Bang. Saya dapat berapa bagi kategori isi rumah berpendapatan 2,500 ke bawah yang mempunyai seorang anak? Bang, saya kategori bujang dapat berapa? Bang, saya kategori isi rumah yang mempunyai 4 orang anak yang berpendapatan 2,500 ke atas. So, saya dapat berapa, bang? What's up, guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuhan. So, dalam episod ini, cerita pasal yang tadilah, ramai orang bertanyakan saya dapat berapa semenjak buka kaunter pertanyaan ni kan. Okay? Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel YouTube Saja Sembang, dan begitu juga bagi korang viewers di TikTok, okay, jangan lupa follow, jangan lupa tag screen, jangan lupa share, jangan lupa like, dan jangan lupa komen sekiranya korang ada sebarang pertanyaan. Pertanyaan ni yang aku nak kumpulkan dan explain kepada korang. Okay, dalam masa terdekat ini dan berkemungkinan akan keluar satu jadual pembayaran baru bagi 3 kategori yang besar ini. Apa yang dimaksudkan 3 kategori besar ini? Okay, sebenarnya bagi kita sedia maklum, okay, yang penerima BKM ni yang akan dapat, okay, yang pertama, fasa ketiga ini merupakan penerima sedia ada. Penerima sedia ada yang telah lulus. Maksudnya, jadual pembayaran mereka akan dapat sekian amount. Dan yang kedua, bagi mereka yang tidak lulus, merupakan pemohon yang baru dan telah membuat orang kata ni lah, okay, sedikit rayuan dan sebagainya, dan kita tengoklah sama ada mereka ni lulus ataupun tidak. Dan yang ketiga, yang tidak lulus. Tadi bukan nak cakap ke yang tidak lulus? Ini yang tidak lulus bagi mereka penerima sedia ada. Tetapi mereka ni telah membuat kemaskini kategori. Contohnya kategori bujang kepada kategori isi rumah. Yang maksudnya dah kahwin lah. Okay? Dan sebaliknya. Maksudnya dorang ni ada buat sesi kemaskini maklumat dorang ni. Dapati waktu tu gagal. Waktu tu tak lulus. Disebabkan dokumen-dokumen yang dilampirkan maybe tak lengkap dan sebagainya. So, maksudnya, okay, dari segi kelulusan tu, dorang tetap sahaja dengan amount pembayaran begitu. Maksudnya, contohnya mereka ni kategori bujang. Okay? Kategori bujang, fasa pertama mungkin diorang dapat dah 200. Lepas tu, fasa kedua, diorang tak dapat apa-apa. Tapi ada BTT, bantuan tunai tambahan itu, sebanyak RM50. Contohnya, ni aku bagi tahu contoh keadaan. And then, lepas tu dapati, dia tak lulus. So, dia akan kekalkan dengan pembayaran kategori bujang. Tetapi kita tak tahu lagi sekiranya dalam kategori bujang ini, sama ada dia lulus. Okay, contohnya dia lulus untuk fasa ketiga ni, dapati bila dah buat semakan pada 20 September 2022 di bkm.hasil.gov.my ni, tiba-tiba dia dapat kategori isi rumah. Maksudnya kategori tu, pembayaran tu, dia akan jadi tinggi, double. Okay, so sebab itulah persoalan kepada isu RM2,350. Maksudnya bayaran maksimum adakah disebabkan golongan ini, yang mana mereka ni maintain dengan pembayaran kategori bujang selama ini. Lepas tu bila dah tukar kepada kategori isi rumah, menjadilah amount yang bigger sah. Maksudnya bagi fasa ketiga mereka akan dapat lagi, okay, lagi tinggi lah. Tak tahulah mereka ni tetap akan dapat fasa pertama kedua untuk kategori isi rumah ataupun diorang terus kepada pembayaran maksimum 900. Contohnya kita ambil maksimum punya 900 diorang akan dapat, okay, untuk fasa ketiga sahaja. Okay, yang ini kita tak tahu lagi. Kita tunggu sahaja jadual pembayaran itu yang bakal menyusul tak lama lagi je. Sebab apa? Esok dah start pengkreditan ataupun buat semakan. Mestilah FAQ ataupun soalan lazim tu perlu dikeluarkan serta-merta supaya tiada apa-apa lagi pertanyaan, persoalan yang akan timbul. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Bang, beritahu saya. Berdasarkan jadual yang lama, kita tak boleh nak ikut lagi dah. Sebab kita sekarang ni kita fokus kepada jadual pembayaran yang baru. Tetapi sekiranya tiada jadual pembayaran bagi penerima sedia ada, maksudnya mereka yang dah lulus dan fokuskan pada fasa ketiga sahaja. Okay, maksudnya tiada dekat situ yang baru punya ni, maksudnya kita maintainkan, okay, menggunakan soalan lazim yang lama.
Okey, maksudnya mereka ni still lagi dengan lama. Cumanya jadual yang baru ni merujuk kepada dua kategori ini sahaja. Bagi mereka yang tak lulus sahaja. Maksudnya tak lulus disebabkan pemohon yang baru ketika buat rayuan, ataupun bagi mereka yang tak lulus sebelum ini. Okey, sama juga yang pertama tu tak lulus sebelum ini, dan tak lulus disebabkan mereka ini penerima sedia ada, tetapi okey, mereka ini ubah kategori tersebut. Okey, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini dan diharap korang bersabar. Tak lama lagi, dalam 1 hari saja lagi untuk pengkiritan bakal berlaku. Okey, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, please klik button subscribe. Bagi korang yang masih lagi belum follow di TikTok, jangan lupa follow dan jangan lupa share, jangan lupa komen di video ini. Aku Faizwan. Assalamualaikum.